Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Cik Razali. Saya yang memegang nombor metrik di 201910087828. Pada video kali ini, saya akan menerangkan berkaitan teori strukturisme sebagai hasil pentaksiran akhir saya, iaitu bagi tugasan bahagian B. Teori strukturisme tumbuh dan terkenal di Perancis menerusi tokoh Claude Lévi-Strauss, seorang ahli antropologi yang mengaplikasikan strukturisme linguistik sesuai dalam kajiannya terhadap fenomena mitos, perhubungan kekeluargaan dan peraturan permakanan Newton 1997. Tokoh-tokoh lain juga penting dalam perkembangan teori strukturisme selain Claude Lévi-Strauss, iaitu ialah Lovegreen dan sebagainya. Okey, teori strukturisme berkembang luas dalam dekad 1960-an sebagai suatu usaha untuk menerapkan kaedah wawasan Ferdinand de Saussure, seorang pengasas linguistik moden, kepada kesusastraan Terry Eaton 1983 dan merupakan satu teori yang sangat berpengaruh bagi menggantikan pandangan positivisme, kaedah analisis yang berasaskan empirikal Newton 1997. Ferdinand de Saussure ialah seorang ahli falsafah 1987 hingga 1913, percaya bahawa bahasa mempunyai struktur garaman yang tersendiri dan mempunyai peraturan sistematik. Peraturan-peraturan ini menguasai dan menggerakkan semua aspek bagi bahasa tersebut, iaitu bunyi-bunyi yang dikenal pasti sangat bermakna, berbagai kombinasi bunyi yang berbentuk perkataan dan bagaimana perkataan dikendalikan untuk menghasilkan hubungan yang bermakna dalam bahasa yang disediakan. Okey, secara umumnya teori strukturisme merupakan suatu percubaan untuk menerapkan teori linguistik kepada objek-objek yang dan kegiatan-kegiatan lain selain bahasa itu sendiri. Swiss membezakan antara linguis dan Pergue ialah aspek sosial bahasa, manakala Pergue ialah realiti penggunaan bahasa sebenar. Pemisahan dua istilah ini menjadi asas kepada penting kepada semua teori strukturisme yang terkemudian. Pergue adalah realiti bahasa sebenar yang wujud. Kewujudannya dipercayai adalah kerana adanya sistem sosial bahasa. Maka kerana itu, strukturisme cenderung mengkaji aspek linguis yang menjadi asas kepada kewujudan Pergue. Di sinilah kelihatan asas keyakinan strukturisme bahawa makna tersebut disebabkan peranan strukturan sistem dan dalam bahasa itu sendiri. Aspek linguis menjadi perkara terpenting dalam pemikiran Saussure berbanding aspek Pergue. Tumpuan kajian Saussure adalah lebih kepada aspek sistem dan peraturan-peraturan yang membina bahasa. Teori linguistik moden yang dikemukakan Ferdinand de Saussure telah menyebabkan karya kesusastraan dilihat sebagai binaan linguistik dan tidak lagi sebagai cerminan pengarangnya. Bahasa sastra bukan lagi mencerminkan realiti tetapi sebagai tanda. Pendekatan analisis aspek struktur bahasa yang dikemukakan oleh Ferdinand kemudiannya menjadi teori dan modal pendekatan kritikan sastra. Adik-adik daripada beberapa tokoh strukturisme yang lain seperti Claude Lévi, Julia Christophe kemudiannya menjadi asas perkembangan teori strukturisme dalam bidang sastra. Berdasarkan pada pernyataan ini, maka teori strukturisme dalam bidang sastra adalah satu teori yang mengkonsepkan pemahaman bahasa bahawa
makna teks adalah ditentukan oleh sistem dan struktur-struktur yang mendasari teks itu sendiri. Aspek-aspek lain yang bersifat presentis, pengarang, persejarahan dan juga bidang ilmu lain di luar teks adalah tidak berkaitan. Pemahaman ini juga selari dengan pemahaman golongan kritikan baharu juga menolak perangan perkara-perkara di luar teks sebagai penentu makna teks. Namun begitu, operasi dalam pendekatan kritikan adalah berbeza di antara satu sama lain. Dalam bidang ilmu sastra, strukturalisme muncul sebagai sebuah teori sastra dan teori kritikan sastra yang sangat penting dalam popular terutamanya dalam tahun-tahun 1960-an yang menyaksikan penolakan terhadap pendekatan kritikan sejarah. Strukturalisme yang mementingkan aspek struktur dan hubung kait sistem struktur yang ada dalam teks membolehkan teks kesusastraan dikaji dan dianalisis kerana struktur percaya aspek struktur menjadi dasar yang membentuk teks. Wacana struktur adalah bersifat menyeluruh daripada segenap aspek struktur yang membina teks untuk mencapai teks kepada maknanya. Makna pentelitian ke atas aspek struktur dibuat secara menyeluruh dan berkait-kait. Tiada struktur yang terpisah atau dipisahkan tak kala membaca mencari teks. Makna teks, hubungan daripada struktur, itulah yang menjadi asas yang menerbitkan makna itu. Misalnya, untuk memahami tema kemiskinan dalam cerpen, pembaca perlu juga meneroka struktur lain dalam teks tersebut seperti aspek bahasa, aspek data, sudut pandangan, teknik, plot dan alur. Gabungan daripada keseluruhan struktur inilah yang akhirnya memancarkan kekuatan tema kemiskinan dalam cerpen. Dalam bidang ilmu sastra, strukturalisme muncul sebagai sebuah teori sastra dan teori kritikan sastra yang sangat penting dan popular terutama dalam tahun-tahun 1960-an yang menyaksikan penolakan terhadap pendekatan kritikan sejarah. Strukturalisme yang mementingkan aspek struktur dan hubung kait sistem struktur yang ada dalam teks membolehkan teks kesusastraan dikaji dan dianalisis kerana struktur percaya aspek struktur menjadi dasar yang membentuk makna teks. Wacana struktural adalah bersifat menyeluruh daripada segenap aspek struktur yang membina teks. Untuk mencapai teks kepada maknanya, maka penelitian ke atas aspek struktur dibuat secara menyeluruh dan berkait-kait. Tiada struktur yang terpisah atau dipisahkan tak kala pembaca mencari makna teks. Gabungan daripada keseluruhan struktur itulah yang menjadi asas yang menerbitkan makna. Misalnya, untuk memahami tema kemiskinan dalam cerpen, pembaca perlu juga meneroka struktur lain dalam teks tersebut seperti aspek bahasa, latar, sudut pandangan, teknik, plot dan alur cerita. Gabungan daripada keseluruhan struktur inilah yang akhirnya memancarkan kekuatan tema kemiskinan dalam cerpen yang mana disebut oleh Sikana pada tahun 2015 menyebutkan the idea of wholeness internal coherence is conceptual but will conform to the set of inherent law which determines is neutral and fair. Maknanya selain bekerja dengan cara melihat peranan kestrukturan struktur dalam teks, struktur juga mempercayai bahawa teks sentiasa mengalami
pembalikan ataupun transformasi dan pemindahan data dan bahan baru yang dimasukkan ke dalam teks boleh diproses dan berubah kepada bentuk yang baharu pula. Jelasnya, kata atau tanda tidak mendatangkan apa-apa makna jika tidak disententangkan dengan satu tanda atau kata yang lain. Contohnya, watak antagonis hanya dapat difahami dan ditentukan setelah dipertentangkan dengan watak protagonis. Keberadaan protagonis adalah disebabkan ada watak setentangannya, iaitu watak antagonis. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.